Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Market hari ini sangat-sangat menghijau kan. Hampir semua coin tengah perform. So kebanyakannya memang in profit lah. So harapnya tuan-tuan puan-puan sekarang mesti tengah bergembira. So jadi hari ini sebenarnya kita nak bincangkan topik berkenaan dengan altcoin yang kita perlu fokus. Sebab sekarang ni selalunya bulan Mac keadaan agak slow buat Bitcoin. Tapi untuk bulan Mac tahun ni dia tidak terlalu lemah. Dia maksudnya dia turun sedikit tapi dia berjaya buat recovery untuk Bitcoin. Dan yang paling bestnya adalah Ethereum dah kembali. Ethereum dah kembali. Selama ni dia macam slow sikit kan. Dan dia dah kembali dan pada bulan ini Ethereum punya kebangkitan lebih tinggi daripada Bitcoin. Dan boleh saya katakan seolah-olah Bitcoin dia hampir lagi jatuh tetapi Ethereum datang menyelamatkan keadaan. So memang buat masa sekarang ni sangat-sangat bullish untuk Ethereum. Dan itu yang kita nak bincangkan topik kita pada hari ni lah. Sebelum tu ada satu video, bukan video promosi lah, ada satu web app yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan semua. Nama dia adalah Jutawan Crypto. So yang ni saya kenal lah dia punya developer. So it's a web app punya konsep di mana di sini selalunya yang baru nak masuk dalam cryptocurrency, yang nak invest, jadi mereka perlukan basic. Jadi jutawancrypto.com ni dia memberikan information dan juga guideline untuk enter dalam cryptocurrency punya market. So ini yang mereka tawarkan. First is dia akan bagi all the guideline yang diperlukan untuk cryptocurrency trading dan juga investing. And then dia juga ada video tutorial lah macam mana nak jual beli dekat Remitano and Binance. Then yang ni maybe dia akan tambah lagi lah in future. I'm not so sure, macam Luno ke dan sebagainya. And then dia juga akan pilih lah cryptocurrency yang berpotensi untuk dia senaraikan. And dia akan bagi juga technical analysis dekat dia punya app ni. So so the developer basically dia ada banyak cryptocurrency. So dia nak cuba untuk pilih cryptocurrency yang mana boleh bagi profit lah kepada user. So this is dia ni. And then dia ada tutorial nak guna Binance. Sebab kebanyakan yang baru masuk dalam cryptocurrency ni usually bila dia nak pergi kepada Binance, dia rasa agak complicated. So that's why saya nampak this particular app ni maybe can provide the solution lah. And then dia akan shortlistkan cryptocurrency yang berpotensi. Okay, so this is technical analysis dia lah. Okay, so apa-apa tuan-tuan puan-puan boleh send inquiry dekat sini. Dia ada, ni pun ada juga, boleh kami bantu anda. So dia ada dia punya support team lah. So ini adalah topik-topik yang mereka akan cover dalam app ni. Basically asas Bitcoin dan altcoin, regarding exchanges kan. So this is their offering lah. So yang ni actually web app ni is not free. So you have to purchase lah. Kalau tak silap saya ni dia punya pricing. Dia punya access about 159. And then kalau nak buat payment, boleh buat payment through FPX, Maybank dan sebagainya lah. So tuan-tuan puan-puan boleh consider in case if you need satu web app untuk you refer dan sebagainya, boleh consider ni lah. App ni bukan saya punya bukan saya punya. It's just I know the developer yang buat app ni, yang mana dia kata kebanyakan orang nak masuk tapi dia terpergi dekat scam punya company ke dan sebagainya. So this kalau nak starting point, ramai tak tahu dekat mana
nak start. So that's why dia ciptalah this particular web app. So yang ni tuan-tuan puan-puan boleh explore. Then anything you can give feedback dekat team strategi jutawan kripto ni. Sebab I believe dia akan roll out new features ke apa-apa kan. So feedback daripada tuan-tuan puan-puan maybe boleh bagi mereka lebih banyak input lah. Okay. So that's all on jutawan kripto. Tuan-tuan boleh explore sendiri. Next kita tengok dekat market cryptocurrency. Okay, Bitcoin okay lah 54k ready. Dia last all time high dia yang hari tu adalah 58k. Lagi 4k nanti dia akan cuba challenge lah. Hopefully dia dapat break 60k. Kalau dia dapat break 60k this month, maknanya sumpahan bulan Mac tu dah ditiadakan. Dah ditiadakan. Okay, Ethereum pun naik 1.8 kan. Okay, this is very interesting tuan-tuan puan-puan. Sebab nampak tak Binance, Cardano, Polkadot semua tengah racing. Hari tu Cardano nombor 3 kan. Sekarang Cardano jatuh nombor 4. Binance nombor 3, Polkadot nombor 5. Polkadot dengan Cardano ni dekat-dekat je diorang punya ni market cap. Satu 37.7 billion, Polkadot 37.2 billion. So anytime Polkadot boleh pecut siapa ni, Cardano. So pertarungan antara tiga ni sangat sengit. Sebab mereka cuba nak challenge Ethereum. Jadi tiga-tiga ni tengah bersaing dengan sangat agresif lah. Itu yang saya nampak. And then XRP dia tengah betul-betul stabilize dia punya position tuan-tuan puan-puan. Sebab sekarang saya nampak XRP, yes, dia ada bagi tahu yang dia dah end partnership dengan MoneyGram kan. So even news yang negatif macam tu tidak menjatuhkan harga XRP. Maksudnya dia punya support sekarang ni adalah sekitar 40 sen dan dia punya resistance adalah sekitar 50 sen USD. So kalau dia berjaya break 50 USD, then kemungkinan besar dia akan cuba challenge harga yang 70 sen yang dulu tu, yang waktu pump and dump punya event tu kan. So dia mungkin akan cuba nak challenge that particular price. And kalau dia berjaya break that price, then XRP mungkin akan cuba nak ambil balik kedudukan dia dekat top 3 ni. So it's very interesting buat masa sekarang. Sejak bulan ni banyak benda yang sedang berubah. Dia punya dia punya kedudukan cryptocurrency semua ni kan. So bulan ni memang bulan yang sangat menarik. And bawah XRP, Uniswap, ini yang kita nak bincang lepas ni, pasal Uniswap lah. Dan later kita bincang on that. Litecoin pun tengah naik, Chainlink pun tengah naik. Tapi Chainlink dia very dependent on Ethereum. So that's why dia tak boleh nak naik sangat tinggi. And that's why banyak smart contract based token yang lain tengah fight untuk top 3 lah. So top 10 yang ada dekat sekarang ni memang sangat menarik. Okay, kita tengok siapa yang Matic. Kita nak bincang Matic hari ni. Matic, AVAX is another smart contract based punya token. Chiliz ni adalah token bola sepak. Saya invested dekat PSG token actually. So Chiliz is a very interesting project. Dan Chiliz juga ada an app yang mana kita boleh app dia ni macam kita main Pokemon Go. So kita tap, kita akan dapat token. Saya tak ingat nama app dia. Sebab saya pun jarang-jarang nak buka and collect coin dia. Sebab hari-hari you kena buka, you kena tap macam main Pokemon kan. So kadang-kadang you akan dapat Chiliz token, kadang-kadang you boleh dapat PSG token, apa lagi, Juventus token, AC Milan token, all this token-token bola sepak. So I believe Chiliz ada very high room to grow. Sebab memang dia fokus dia adalah sukan. Sekarang ni bola sepak tengah top.
dia juga nak buat UFC. UFC is coming. So saya tak tahu macam mana tokenization untuk UFC. Mungkin dia buat Khabib token ke, Conor McGregor token ke. Yang tu saya tak pasti. Tapi yang saya tahu dia ada token fan token. Dia buat fan token lah, Chiliz. So tuan-tuan boleh explore. Kalau nak buat satu video khas Chiliz ni pun saya memang teruja, sebab ini memang 100% about football dan juga blockchain. Cuma yang saya sedih dengan Chiliz ni, dia tak keluarkan token Arsenal. Itu je isu saya dengan Chiliz lah. Tapi dia bukan je Arsenal tadi yang saya sokong, Real Madrid, Inter Milan pun tak ada juga. Lala saya tengok PSG ada, saya belilah PSG. So kadang-kadang kalau contoh PSG lawan Barcelona hari tu, PSG menang, harga dia naik sikit. So dapatlah profit dekat sana. So Chiliz is interesting. InsyaAllah lain hari kita cuba cover Chiliz lah. Lepas tu Decentraland NFT. So memang ni semua tengah buat profit lah. Dan yang tak berapa nak profit ni adalah RSR. So RSR is undergoing correction, tapi tak banyak lah, 2.2%. Dogecoin, kita tunggulah tweet daripada Elon Musk. Dogecoin ni simple je, kalau tak ada apa-apa dia akan turun. Then maybe Elon Musk ke kan, tiba-tiba dia akan katalah, itu dia kata Doge is egot lah kan. Lepas ni dia mungkin kata Doge is anjing ke kan. Then tiba-tiba dia akan naik. So Dogecoin ni bagi saya sekarang ni kita boleh tukar kepada Elon Musk coin. Elon Musk coin. Sebab Dogecoin ni dia dah attach diri dia dengan Elon Musk. So kita tunggu tweet daripada Elon Musk lah. So Dogecoin ni kalau nak main Dogecoin ni, kadang-kadang tak payahlah nak tengok analisis apa sangat. Tengok je kalau macam tak ada orang cerita pasal Dogecoin kan, waktu tu beli lah kan. Sebab manalah tahu tiba-tiba Elon Musk akan tweet pasal Dogecoin, then you collect lah profit. So senang juga nak main Dogecoin ni. Lepas tu Celsius Network tak banyak. Uniswap dah naik kau-kau. So sekarang dia correction sikit lah. Tapi mostly semua naik. Tak ada masalah. Mostly semua naik. Next kita tengok dekat Bitcoin pula, BTC. So very interesting pasal Bitcoin ni adalah saya ada bagi tahu juga even dekat TikTok, di mana Bitcoin dia sedang membentuk head and shoulders pattern. Sejak awal bulan ni Mac, dia bentuk macam head and shoulders. So selalunya head and shoulders ni dia akan turun bawah lagi lah. So waktu tu jangkaan saya, dia maybe akan close dekat 46k dan dia boleh pergi bawah ni, which is my buying zone lah, dekat 40k, dekat sekitar 40k. Tetapi perkara itu tidak berlaku dan dia tak close dekat 46. Saya letak 46 dia should close, tapi dia tak close. Dia close dekat 47 dan lepas tu dia terus naik. Sebab apa? Sebab dekat sini dia kena buat satu keputusan antara dia nak drop ataupun dia nak pergi atas. So dia waktu tu dia dah pergi dah line ni. So memang saya rasa kemungkinan besar dia drop lagi lah. Kita prepare je lah. Tapi benda tu tak berlaku. Terus dia naik balik. Sebab apa? Sebab tiba-tiba ada buying daripada Chinese investors dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah Ethereum waktu ni yang buat kenaikan. Dia kenaikan ni bagi saya adalah mostly due to thanks to Ethereum juga. Sebab Ethereum ada satu Chinese public listed company beli Ethereum dalam kuantiti yang banyak. So in a way Bitcoin dia ikut Ethereum jugalah. Dan ada juga yang buat retail investor pun banyak juga yang beli Bitcoin. Sebab kemungkinan besar mereka tak nak Bitcoin turun lagi. So that's why dia pump harga tu. Nampak tak, ni adalah resistance level yang pertama dekat 50k. Dia break resistance level tu. Lepas tu dia pergi sideways kejap kan. Dia pergi balik lah dekat ni. Maybe yang ingatkan dia ada possibility untuk dia jatuh. Tapi tak, dia buat lagi satu up. Ini bentuk bull flag dah ni, tuan-tuan puan-puan. Bull flag macam ni. Dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. This is bull flag. So dia bentuk pattern bull flag. Dan sekarang ni dia tengah consolidate dekat atas ni, dekat harga 54k lah. So ini 54k adalah resistance level yang terbaru. Resistance level yang terbaru. So kalau kita tengok sini, dia follow ni lah resistance level ni waktu 23 Februari kan.
So dia try to hold the support, dia try to break the resistance, lepas tu dia jatuh sampai 45k. So sekarang ni dia kembali kepada harga 54k resistance level yang lepas. So target sekarang ni adalah target sekarang ni adalah dekat sini tuan-tuan puan-puan, zone hijau ni. Saya letak zone hijau ni, ini adalah target kita yang seterusnya, di mana dari 56 ke 58k dia kena break. So 56 first resistance level dan 58k lah. So lepas resistance level yang sekarang ni 54k, dia kena pergi dekat masuk dalam sini dan cuba breakkan 58 dan juga 56. 58 dan juga 56. So hopefully dia dapat break lah, sebab kalau dia break ni dia akan pergi dekat 60k dan mungkin dia boleh pergi ke 65k. Okey, cuma satu je saya risau. Saya bagi tahu awal apa kerisauan saya. Kerisauan saya adalah hopefully dia tak buat double top. Double top maksudnya dia dah top dah hari tu 58k kan. Kalau dia pergi sini and then dia correct a bit and then dia naik balik, okey lagi. Saya takut dia pergi dekat sini, dia tak dapat break and then dia akan turun lagi bawah lah. Then dia akan membentuk pattern macam bentuk M. M tu yang kita tak seronok. W tak apa, which is double bottom. Double bottom tu bagus. Double bottom tu memang bagus lah kan. Cuma sekarang ni dia dah macam ni. Sekejap dia dah macam ni kan. So sekarang dia tengah naik balik. Hopefully dia naik macam ni. So itu kita punya harapan lah. Kalau macam ni yang tak seronok, ni turun, dia pergi sini balik kan, dia tak dapat break, lepas tu dia turun balik. Itu tidak berapa seronok. Tapi apa yang saya nampak adalah dia kemungkinan takkan jatuh teruk lah. Even though dia mungkin cuba nak break, dan kalau dia gagal mungkin dia akan pergi sideways. Dia takkan immediately turun, sebab masih ada banyak lagi perjalanan untuk Bitcoin. Kita nak cover sikit on Bitcoin punya part. Okay, so ni yang saya nak tunjuk. Yang saya kata perjalanan masih jauh kan, is this one. So kalau kita tengok ni, ini basically je saya nak share lah. Dia kita panggil Bitcoin exchange net flow. So yang atas, belah atas ni adalah macam yang ni kan, belah atas ni adalah di mana Bitcoin dimasukkan ke dalam exchange. Yang belah bawah ni adalah bila Bitcoin dikeluarkan dari exchange. Jadi kalau kita tengok dari konteks sejarah Bitcoin, kita tengok date dia. So Bitcoin dia top out dulu pada tahun, harga dia naik dulu, all time high dia pada Disember 2017. Kita tengok waktu tu banyak berlaku jualan Bitcoin secara besar-besaran. Nampak sini, banyak berlaku jualan secara besar-besaran. Dan lepas tu Disember 2018 pula pun ada banyak jualan besar-besaran. Ini kemungkinan besar sebab ni, kalau tak silap saya, sebab ada yang buat forking Bitcoin, nak buat Bitcoin cash lah, apa semua kan. So ada pertemuan mazhab dekat sini, jadi ada jualan besar-besaran jugalah kan. Then ini dia go bawah dah ni dah dekat 3,000 kan. And then lagi satu, mungkin ramai yang jual dekat sini sebab ramai yang takut mungkin harga Bitcoin akan jatuh lagi rendah. So ramai yang jual kan. Then lepas tu Julai 2019 pun ada jualan besar-besaran juga, tapi tak seteruk Disember 2018 lah. Lepas tu Februari 2020 berlaku jualan besar-besaran sebab coronavirus punya dam lah. Ramai yang takut tentang coronavirus, jadi ada berlaku penjualan. So harga pun drop, masuk sampai 3,000 lebih ke 4,000 macam tu. Dan lepas tu Julai sikit je berlaku jualan, tak bagi efek sangat ya.
So kalau kita tengok dekat sini, pada waktu sekarang ni tidak berlaku jualan yang sangat besar-besaran macam tahun 2017. That's why saya kata the room for Bitcoin untuk naik tu lebih sangat tinggi, sebab tiada jualan besar-besaran yang sedang berlaku. Kalau kita tengok trend 2017 ni, waktu Disember ni memang banyak jualan yang besar-besaran lah. In fact kalau kita tengok dari awal Bitcoin wujud kan, memang tinggi juga tau Bitcoin dimasukkan ke dalam exchange. Tetapi sejak tahun 2019 lah, kita ambil sejak tahun 2012, semakin sedikit dia punya Bitcoin yang masuk ke dalam exchange. Tetapi Bitcoin yang keluar daripada exchange tu lebih tinggi. So ini adalah antara benda yang kita kena tengok, sebab it's actually about supply and demand je. Dan kalau Bitcoin banyak dekat exchange, of course supply dia tinggi, dia akan bagi harga tu jatuh. Kalau Bitcoin tu supply dia rendah, of course demand akan jadi tinggi dan harga akan naik. So sekarang ni saya nampak belum ada massive inflow of Bitcoin ke dalam exchange lah. Kadang-kadang tu ada lah, tapi dia tak ada massive macam yang tahun 2017 ni. So ini je saya nak share lah untuk tuan-tuan nampak apa dia punya pergerakan dari sudut exchange. Next kita tengok Ethereum pula. Ethereum saya terpaksa tukar chart yang dulu website dia problem. Jadi kita buat dekat TradingView je lah lepas ni semua. Okay, so Ethereum pula all this while dia bergerak secara sideways. Cuma hari tu lepas dia pergi 2000, bila dia jatuh, dia memang jatuh kau-kau lah. Dari 2000 terus hampir 1002. Tapi siapa yang beli dekat 1002, 1003 waktu 1 Mac 1 Mac rasanya. 1 Mac ni memang sekarang tengah tersenyum gembira lah. Siapa yang start beli waktu ni kan, memang tengah ni. Satu orang kata beli waktu orang lain takut, jual waktu orang lain tamak. So bila jatuh macam ni, ramai yang takut dengan Ethereum. So siapa yang beli dekat sini untunglah. So ini memang dia kata this is the lowest you boleh pergi, dan dia buat kenaikan. Cuma Ethereum all this while sejak dia jatuh, dia menunjukkan pattern bullish yang sangat kuat sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Kita tengok dekat 4 hour chart Ini adalah inverse head and shoulders. Selalu head and shoulders punya pattern dia adalah bearish kan, maksudnya dia akan jatuh. Kalau terbalik inverse head and shoulders, itu adalah bullish. Di mana ini dia jatuh, lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia jatuh lagi tinggi, lepas tu dia naik sikit dan dia akan jatuh sikit je, lepas tu dia mengi. Dan dah lah dia tunjuk inverse head and shoulder. Lepas tu dia buat pattern double bottom, macam bentuk W, double bottom. Tu yang dia punya rally up tu memang sangat kuat, lebih kuat daripada Bitcoin bagi saya. Sangat momentum dia tu memang sangat power lah. And bukan je tu, last dia traded dekat sini tau, dekat line parallel ni, dan sekarang dia nak cuba masuk balik. Hopefully kalau dia masuk balik kan, dia akan pergi ke 2004-2005 lah. Probably by next month kot dia akan pergi 2004-2005. Cuma sekarang ni dia ada few resistance line yang dia kena break. Yang pertama dia dah break dah dekat 1007. Lepas tu 1008 ni yang sekarang dia tengah ada ni. Dia tengah main-main dekat 1008. And kalau dia berjaya break 1008, dia akan pergi dekat, dia akan try challenge dekat yang ni lah, 19 dengan 2K, dekat 2000. So hopefully dia boleh pergi dekat 2000 and dia boleh break towards the upside. Banyak lagi dia punya ruang nak pergi tuan-tuan puan-puan. Dari 1008 ke 2003 ni masih banyak lagi. Siapa yang beli dekat 1002 ni, kalau pergi dekat 2004, oh my god, 2 kali ganda untung yang mereka akan dapat lah. Cuma sekarang ni saya nampak ada satu movement yang Ethereum akan buat in a short term. So kalau tuan-tuan puan-puan nampak sekarang ni kan, dia sedang meruncing. Kita tengok dia kalau kat sini kan. So ni resistance line dia. Dan lagi satu.
Okay. So in 1 hour chart, dia kena buat satu big move. Satu move, dia kena buat movement dia. So sekarang ni dekat sini. So maybe in couple of hours ni kita tunggu. Okay, sekarang pukul 7 pagi. Dah nak pukul 7 pagi. So Asians are waking up. Tu maksud dia. So orang-orang US, mereka mungkin dah ada yang nak start tidur ni kan. So sekarang ni bergantung kepada kita lah, orang Asia. Either kita nak beli lagi dan naikkan harga, ataupun kita nak ambil profit dan jual. So dia tunggu apa tindakan daripada orang Asia lah. So kalau ramai yang meneruskan pembelian Ethereum, dia akan naik lagi harga. Tapi kalau ramai yang decided to take profit, then dia akan jatuh balik lah. So that's on Ethereum. And then maybe like miners kalau dia nak jual, kalau dia jual besar-besar nanti, harga dia akan jatuh. Tapi saya rasa miners Ethereum buat masa sekarang ni, diorang tak nak jual Ethereum. Diorang memang nak Ethereum pergi balik at least dekat 2000 ke something like that lah. Sebab hari tu dah jatuh teruk sangat, dah jatuh sampai 1200 kan. Tapi dia dapat recover dalam masa yang singkat. So that's on Ethereum lah. Okay. So hari ni kita nak bincang tentang few topic, which is mostly on altcoin. Sebab sekarang ni kita nampak Bitcoin dengan Ethereum, dia dah slowly recover kan. Tapi dalam proses mereka recover balik, mungkin Ethereum ke 2K and Bitcoin ke 60K USD, kebanyakan altcoin dia dah break dia punya all time high. Kalau tuan-tuan perasan, few dah break dia punya all time high yang lepas, macam Theta, macam Polygon ataupun Matic, lagi Hedera, Hashgraph, lagi Terra Luna kan. So certain altcoin yang ada dekat top 100 ni, kita ambil top 100 lah, dia mula break dia orang punya all time high tau. So sekarang ni antara yang saya lebih tumpukan perhatian adalah for altcoin. Sebab altcoin yang tengah buat movement yang banyak. That's why saya dulu lagi dah kata altcoin season telah bermula. So basically saya nak recap apakah naratif altcoin yang kita kena tengok sekarang. Sebab kalau bulan lepas naratif dia adalah Ethereum killer. Tapi waktu tu yang Binance naik, and then also Cardano naik. Sebab apa? Sebab Binance on dia punya Binance Smart Chain lah kan. Lepas tu dia buat Pancake Swap dan sebagainya. Itu on Binance. For Cardano pula, dia dah buat dia orang punya Merryfork upgrade dan sebagainya. So expectation towards the upgrade tu yang menyebabkan harga Cardano tu naik lah. And then bila waktu hari kejadian, dia dah jadi macam buy the rumors and sell the news. Sebab apa? Mungkin expectation ramai expect, okay, dah buat upgrade ni, akan ada native token, akan launch native token lah. And then maybe dia akan buat announcement dApps yang dah nak build dia orang punya app dekat Cardano punya blockchain. Tapi benda tu tak berlaku lagi. Dia hanya kata dia buat upgrade, susulan daripada tu tak ada major update daripada Cardano. So that's why ada sell off. And buat masa sekarang ni dia tak turun, it's in a correction mode lah. So Cardano diorang kena sebab expectation dah tinggi dah dekat Cardano, so diorang kena start deliver. Sebab tu dari dulu lagi saya kata Cardano kalau deliver, then diorang boleh overtake Ethereum lah. Tapi buat masa sekarang, lepas update hari tu, dia tak deliver apa sangat. Tetapi dia akan launch. Saya yakin dia mesti akan nak launch dia orang punya native token. Cuma tunggu masa lah. So narrative Ethereum killer ni dah jadi slow sikit. Dia ibarat sekarang ni adalah satu kita panggil war, perang nak bunuh Ethereum. Dan dalam perang ni ada battle. In a war there is a few battle. Last week the battle is won by Binance and also Cardano. This week pula, last month. So this month pula battle ni Ethereum tengah pegang lah. Tapi Ethereum ni dia beza sikit. Sebab
macam Cardano, Binance, they are stand alone smart contract tau. Ethereum dia ada gang. So itu yang kita nak bincang. Ethereum dia bukan keseorangan. Memang kita nampak dari sudut yelah smart contract platform dia keseorangan, tapi tak, dia dah grow dia punya kaki. Tu dia ada kaki dekat DeFi punya part, dia ada kaki gang dekat NFT. So macam-macam Ethereum punya ni, dan mereka altcoin ni lah sekarang ni tengah backup Ethereum. So that's the reason Ethereum dapat buat dia punya comeback, sebab altcoin ni dah start buat dia orang punya movement waktu Ethereum killer punya narrative. Okay, so sebelum tu kita nak tengok dulu ni news. This is a very important news. US diorang nak pass 1.9 trilion COVID relief bill lah. So dia punya Presiden Biden expect to sign billing ni probably minggu ni ke atau minggu depan 1.9 trilion. Waktu Trump dulu 900 bilion kalau tak silap. So ini hampir 2 kali ganda lah dia punya COVID relief plan. Ni samalah macam kita punya PM PM announce kan penjana program-program kan. Sama juga yang diorang ni buat. Cuma apabila perkara ini berlaku, saya expect ramai orang US dia akan start beli cryptocurrency dan sebagainya. Sebab mungkin ada yang nak beli Bitcoin, Ethereum dan sebagainya, tapi diorang macam tak ada duit kan, atau mungkin ada yang nak beli altcoin tapi tak ada duit dan sebagainya. So bila dia dapat duit sikit daripada government, mungkin akan ada kemasukan duit itu ke dalam market cryptocurrency. So kalau duit tu masuk, then you can expect pembelian berlaku dan harga akan naik lagi lah. Itu adalah kalau kita tengok dari sudut retail investor yang kemungkinan akan lakukan pembelian So ini adalah satu news yang besar. So kita tengok adakah bila rakyat US akan dapat duit ni lah. Okay, next is saya nak cerita sikit tentang ni. Apa yang berlaku adalah susulan daripada bila pemberian duit daripada kerajaan US kan. So saya expect BTC and Nasdaq ni basically adalah stock exchange dekat US lah, akan jadi jurang lagi tinggi. Selama ni BTC Bitcoin akan ikut stock market US. Selalu ikut. Kalau dia naik, Bitcoin naik. Kalau dia turun, Bitcoin turun. Asyik ikut je. Kalau kita tengok pattern ni pun duduk mengikut. Yang ni bila Nasdaq jatuh, dia pun gatal jatuh juga kan. Dan dia memang ikut. Pattern dia hampir sama sampailah lately. Lately dalam minggu lepas macam tu, dia dah mula menjarakkan diri. Nampak tak? Ini jatuh, dia tak ikut jatuh. Bitcoin tak ikut jatuh. Pada bulan ni kan, Nasdaq jatuh kan, saham-saham tu semua jatuh, Bitcoin tak jatuh. Dia berjaya kekalkan dia punya support line. So this is very very good untuk Bitcoin, sebab inilah yang diharapkan oleh kebanyakan orang dalam industri kripto. Diorang tak nak Bitcoin mengikut Nasdaq selama-lamanya. Dia kata, itu yang dia kata decoupling. Dia kata Bitcoin kena bergerak asing daripada stock market. Dan sekarang ni Bitcoin tengah buat diorang punya movement. So hopefully Bitcoin terus menjarakkan diri daripada Nasdaq lah. Sebab kita tak nak market cryptocurrency ni heavily influenced by stock market. Okay, next is Grayscale. Kita kena selalu update tentang Grayscale, tuan-tuan puan-puan. Okay, just nak tunjuk yang nombor 8 ni, massive unlock ni berlaku pada bulan Disember. Sekitar bulan Disember. Yang tu yang menyebabkan harga Bitcoin naik dari 10k dia break dia punya all time high yang 19k. Ingat kan tuan-tuan puan-puan? Dan sejak tu dia adalah unlocking sikit. Ada awal bulan Februari sikit. Lepas tu nanti
ni akan ada satu kot end of the March, dan ni yang kita kena tengok sekarang ni tuan-tuan. Massive unlock, last massive unlock adalah sekitar Oktober, November, Disember. The next massive unlock ni dia akan start dari sekitar April kalau tak silap, sampailah Jun. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh expect setinggi mana lagi dia boleh pergi. So saya memang sangat excited for ni lah, yang ada nombor 11 ni kan. 11 ni adalah 8 part 2. So apa yang berlaku sekitar Disember ni, dia akan berlaku juga dari April hingga Jun lah. So please prepare prepare untuk kaut untung lah kalau nak kaut untung. So Grayscale akan buat pembelian besar-besaran starting next month sampai Jun. So bila dia beli besar-besaran, of course dia akan naik. Dan juga expect banyak lagi billionaire akan mula bagi komen tentang Bitcoin ke, ataupun Dogecoin ke, atau any other altcoin, Ethereum ke, Cardano ke kan. Please expect media akan jadi gila time ni. Media akan jadi gila time ni. Billionaire pun ramai akan jadi gila. Dia akan mula kata Bitcoin ni kan. So kita kena prepare for those kind of news lah. Bagus news yang bullish, tapi kadang-kadang kalau dia terlampau banyak, dia tak bagus untuk market. Kadang-kadang slow and steady tu lebih bagus daripada tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Tapi kalau ini yang akan berlaku, then expect for crazy news lah. So ini update on the Grayscale effect. Tuan-tuan puan-puan boleh take note on the date. Okay. Next yang saya nak tunjuk adalah, ini adalah Livermore speculative chart lah, di mana ini adalah di mana dia akan ada accumulation zone, dan kemudian dia akan naik secara mendadak dan dia akan mula menurun. So Livermore speculative chart ni adalah antara indikator yang saya gunakan untuk check dengan pergerakan Ethereum against Bitcoin. Selama ni kita buat technical analysis Ethereum USD, Bitcoin USD kan. So kita compare bagaimana prestasi Ethereum dengan Bitcoin, dominasi Ethereum against Bitcoin. So kalau kita tengok dekat sini, kalau tuan-tuan puan-puan nampak so saya tulis Livermore. Pattern ni dia memang ikut macam Livermore. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya dia ada 3 kali dia pergi dekat top. Kita tengok Livermore. Nampak tak? 2, 4, 6. 3 kali dia sentuh top. And sini pun 2, 4, 6. So Ethereum semakin lama menjadi semakin dominan. Semakin lama semakin dominan. Kalau dia jadi semakin dominan dengan Bitcoin, maksudnya pergerakan Bitcoin tidak akan memberikan efek yang sangat kuat terhadap Ethereum. That's why dalam dia punya dominasi tu, dia sampai dapat menyelamatkan Bitcoin daripada terus jatuh. So Ethereum sekarang ni menjadi semakin kuat. Yelah dah duduk kena cabar dengan Cardano lah, Binance lah kan. So Ethereum tengah balas balik lah in a way kan. Sebab dia nombor 2. Of course dia tak nak hilangkan dia punya kedudukan. So Ethereum sekarang menjadi semakin dominan. Dan kita nak tengok adakah Livermore punya model ni akan berlaku. Sebab kalau berlaku, contoh sekarang ni dekat sini nombor 7, kita berada di nombor 7 tuan-tuan puan-puan. Dan kalau ini berlaku, then Ethereum akan jadi sangat dominan dan harga dia akan naik lebih tinggi lah. Harga dia akan naik lebih tinggi relative to harga Bitcoin. Sebab benda ini pernah berlaku. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok ni. Pada tahun Januari to February 2018. Waktu kira-kira lepas Bitcoin buat dia punya all time high, Ethereum kejar balik. So pernah berlaku dan kita boleh expect benda itu akan berulang. Sebab kalau dia break ni, kemungkinan dia boleh pergi sampai yang ibaratnya 0.11 lah. 0.11. Sekarang ni 0.03 je Ethereum to BTC. Dan dia akan pergi 0.11 atau 0.10. Ada possibility. So kita kena expect for this one. And then nak tunjuk juga
Ini adalah yang warna oren ni adalah altcoin. Altcoin selain daripada Bitcoin lah. So kita tengok altcoin punya market cap which is dalam 600 billion. So jarak altcoin dengan ni dah sangat tinggi tuan-tuan puan-puan. Sebab tu sebenarnya altcoin all this while sampai bulan September ni dia memang ikut Ethereum. Tapi sejak September, sejak DeFi meletup, altcoin pun memang dah menjarakkan diri daripada Bitcoin dan juga Ethereum. December dan lepas tu bila Bitcoin, Ethereum naik, diorang pun naik lagi tinggi. So that's why usually waktu-waktu ni memang altcoin akan move lagi banyak lah. Dan sekarang ni kita tengok pattern dia ni for altcoin sama macam ni. Waktu December kan dia buat macam bentuk ni. Allah, buruknya lukisan ni. Dia buat bentuk ni, and sekarang pun dia tengah buat bentuk yang lebih kurang sama. So that's why prepare for next run upwards by semua altcoin ni lah. So ni yang saya nak tunjuk on the Ethereum and also Bitcoin. So sekarang ni tuan-tuan puan-puan mungkin terfikir, so apa altcoin yang perlu kita fokus ni, since Ethereum killer punya narrative ni tidak begitu strong kan. Dia ada. That means narrative Ethereum killer tu bukan mati, dia masih ada, and you can still make profit kalau you go with Ethereum killer macam dengan Binance, Cardano, you can still make profit. Cuma saya nampak dalam waktu terdekat ni adalah narrative Ethereum protector. Sebab sekarang ni hari tu Ethereum dia buat update, dia kata dia nak roll out dia punya EIP 1559. Kita dah bincangkan EIP sebelum ni kan. Dia dah bagi tahu, dia dah kata okay, kita akan start buat update semua starting April dan Jun macam tu. So Ethereum dah naikkan balik dia punya harga. Dan sekarang ni antara coin ataupun antara kategori yang kita boleh letak as a Ethereum protector, nombor 1 adalah ni, Uniswap, which is DEX, Decentralized Exchange. Okay, Uniswap ni dalam masa 1 minggu dia naik 50% tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kita check dekat CoinGecko, Uniswap adalah raja DeFi yang terbaru. Bukan lagi Chainlink. Chainlink tahun lepas dia adalah raja. Tahun ni Chainlink tak jadi raja dah tuan-tuan puan-puan. Chainlink masih naik, masih profitable. Dia taklah rugi. Cuma Uniswap punya kenaikan tu lagi dahsyat. So Uniswap nombor 1. Even dia dah jadi top 10 dekat whole cryptocurrency punya market, dan dekat DeFi, kategori DeFi dia adalah raja. Chainlink dah dijatuhkan. So beza pun ialah dalam 5 bilion macam tu kan. So Aave kejar, Terra semua tengah-tengah kejar. The Graph pun dah jadi top 10 dekat DeFi. So Uniswap adalah top. Kenapa Uniswap boleh jadi nombor 1? Sebab memang kebanyakan DeFi punya kebanyakan Ethereum kan di-lock di dalam Uniswap. DeFi je memang Uniswap lah yang king. And also another reason adalah bila Ethereum kata dia nak buat upgrade dan sebagainya, confident terhadap Uniswap tu kembali meningkat. Dan banyak projek mula listingkan dia orang punya projek, dia launch dekat Uniswap. So that's why Uniswap dah kembali naik balik lah harga dia. And also ada juga ura-ura mengatakan Uniswap akan buat Uniswap version 3. So ramai yang tengah optimistik dengan Uniswap ni. Ramai yang optimistik. Jadi atas dasar optimism tu untuk buat version 3, harga dia pun tengah naik. Tapi kita kena ingat, bila the actual version 3 tu keluar, adakah sama macam yang diharapkan ataupun tak berapa nak ni. Then kalau ramai rasa alamak takkan ni je version 3, then dia mungkin akan jatuh. Cuma on the Uniswap ni, dia memang fokus dia adalah dia memang run on Ethereum network. Sebab founder Uniswap ni pun adalah developer Ethereum juga. So that's why dia in a way dia akan cuba nak pushkan Uniswap apa semua, sebab dia akan membantu juga untuk backup Ethereum, ya.
Dan sekarang ni dia antara masalah Uniswap. Ini kalau tak silap saya lah apa version 3 nak buat. Okay, dia Uniswap antara benda yang kita boleh buat adalah kita boleh provide liquidity dekat Uniswap. So any transaction yang happening, kita akan dapat certain percentage of fee lah. Tapi untuk kita buat liquidity, kita kena buat pairing tau. So contoh kalau kita ada 1000 token X kan, kita kena pairkan dia dengan Ethereum yang sama nilai dengan 1000 token X ni. So that's why ramai yang leceh lah, kena beli ni, lepas tu kena pair dengan Ethereum baru letak liquidity kan. So apa yang Uniswap nak buat, one of the function is dia nak buat single liquidity sahaja. That means mungkin tak payah letak pairing ke kan. So this is something yang dia tengah explore lah. So that's the thing about Uniswap version 3. Dan dia mungkin ada lagi benda-benda lain yang dia nak buat. Sebab dia pun ada banyak isu juga. Isu bot ambil kesempatan lah robot kan. Dia buat trading lah kan. So ada orang yang tak puas hati sikit dengan Uniswap. Dan hopefully ramai yang expect version 3 dapat selesaikan masalah-masalah yang ada dekat Uniswap lah, selain harga fees yang mahal. So kita boleh expect version 3 coming somewhere next month ke something like that. Sebab developer, dia punya founder sekarang ni aktif balik dekat Twitter. Selalunya kalau kita tengok any founder ataupun CTO ke kan, bila dia buat project, dia akan senyap dekat social media. Kalau dia dah start aktif dekat social media, maksudnya kerja dia dah siap dah. Cuma tunggu nak launching dan juga kerja-kerja marketing lah. So that is on Uniswap ataupun DEX. Selain Uniswap ada je 1inch kan. Tapi decentralized exchange punya narrative ni akan kembali hidup. And I think Uniswap akan grow lagi lah, sebab optimism terlampau tinggi untuk Uniswap. Okay, next kedua adalah NFT. Pertama adalah DEX, kedua adalah NFT. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat CoinGecko, dia ada kategori NFT tau. Separate kategori for NFT. Kita tahulah NFT sekarang memang tengah menggila. Logan Paul beli kad Pokemon lah, lepas tu dia jual dia punya kad 2 juta lah. Lepas tu dengan Mark Cuban with dia punya NBA punya kad lah kan. So ramai yang tengah hot lah, tengah hot dengan NFT. Tapi untuk NFT, Engine Coin adalah dia punya king lah lebih kurang. Sebab Engine Coin ni dah lama dah 3 tahun macam tu dah Engine Coin. Tapi dia more towards on the gaming punya side. Then the rest ni tuan-tuan boleh explore lah. Chiliz kan yang bola sepak tu kan. So itu pun dia letak under NFTs, Decentraland. So banyak Rarible, meme. So NFT punya project pun tengah grow. So expect NFT dalam semua tengah gaduh-gaduh ni, NFT pun dia akan naik juga. Sebab dia tak kisah pun pasal pertemuan ni. Cuma kenapa saya katakan NFT membantu juga Ethereum, sebab kebanyakan projek NFT ni dia di bawah menggunakan smart contract Ethereum. Mungkin macam Chiliz ni tak lah, Chiliz Engine Coin ni tak. Tapi certain ni macam Decentraland apa semua ni, kebanyakan dalam ni mereka masih menggunakan Ethereum. So that's why NFT is something yang kita boleh tengok lah. And also NFT ni is something dia takkan ada something yang menjejaskan dia sangat. Macam ada Ethereum killer datang, dia jatuh, tak. Dia akan sentiasa grow. And lagi satu bagusnya tentang NFT, kalau waktu market tengah down, macam Bitcoin atau Ethereum tengah buat major correction, NFT usually dia boleh bertahan. Dia boleh bertahan. Somehow dia dapat bertahan. Saya tak faham kenapa dia boleh bertahan. Sebab NFT ni is something yang saya nak cuba fahamkan betul-betul. Sebab sekarang ni NFT ni dia punya dominance dia macam, yelah, dengan Mark Cuban datang, Logan Paul datang, semua
tabur duit tau. Semua tabur duit sampai the real use case tu telah di overshadow. Dia sebenarnya NFT banyak use case kita boleh buat. Cuma buat masa sekarang use case dia lebih ke arah macam digital art. Dia heavily focus dekat digital art. Tapi sebenarnya NFT is lagi banyak daripada digital art. Maybe later part saya buat satu topic khas on NFT lah. Cuma saya nak clarify certain benda regarding NFT, then saya buat content on NFT. Sebab NFT ni bukan hanya digital art, dia ada lebih banyak daripada tu. So NFT is something yang you boleh try. You boleh try explore sendiri tuan-tuan puan-puan. Sebab ada banyak token dekat sini. You boleh try explore lah. Cuma buat masa sekarang ni, kalau dia ada interaction dengan smart contract Ethereum, be prepared untuk bayar fees yang mahal. Itu je masalah yang NFT sekarang ni, sebab isu fees. Tapi kalau Ethereum dapat selesaikan masalah fees dia, then lebih ramai yang dapat masuk NFT lah. Macam saya pun NFT pun tak ada banyak sangat, just beli kad bola sepak je. Saja-sajalah kita try, mana tahu kad tu tiba-tiba ada value kan. Tapi memang kad tu ada value pun. Nama dia adalah Sorare, SORARE. Tuan-tuan puan-puan boleh explore sendiri. Itu adalah benda yang saya tengah kumpul lah. Tak banyak pun. Sebab dia macam fantasy football. Ni dia macam fantasy football. Sebab fantasy football saya susah nak main, sebab kita kena selalu update player dan sebagainya kan. So tengoklah, kalau yang warna merah ni harga dia memang mahal. Dia rare, kategori rare. So you boleh jual. Dia macam collect and trade card ni. So merah, biru, coklat. So kalau kita dapat kad macam ni, kita dapat build the card ke apa ke kan, kita boleh jual beli kad lah apa, dan kita boleh jual lah, jual untuk Ethereum. Ini nanti tengoklah, one day saya just cover pasal yang ni lah. So kalau you tekan nak sign up ni, tapi dia actually another way is dia akan connect dengan your MetaMask punya wallet tau. Cuma dekat sini kita kena sign up dulu kot. Saya pun dah lupa dah. So ni adalah lagi satu NFT yang saya just try it out lah. Tak banyak pun yang saya expect. Trading je saya buat banyak on Chiliz. Sebab Chiliz dia ada dia punya exchange dia, dan saya buat PSG token, so saya buat ni. Dan lagi satu yang kad bola sepak tu lah. Tapi sebab fees dia mahal, jadi saya pun hold dulu buat masa sekarang ya. So tu on NFT lah, number 2. Dan last kali adalah ini yang paling penting, which is layer 2 scaling solution. Dan coin yang mengetuai layer 2 scaling solution ni adalah Matic ataupun Polygon. So Polygon ni mereka cuba nak improvekan Ethereum punya scaling lah. Scaling ni maksudnya kelajuan dalam Ethereum. Masalah Ethereum sekarang ni adalah dari sudut kelajuan. So kalau dia dapat scale, of course dia akan menjadi lebih laju dan juga lebih murah. So that's why yang Ethereum punya fokus ni adalah untuk selesaikan masalah tu, dan Matic adalah antara orang yang boleh bagi solution kepada permasalahan Ethereum. So atas sebab tu dia punya harga token ni semakin meningkat, dan dia pun dah cecah dia punya all time high dia. Kalau kita tengok Matic kan, Polygon asyik sebut Matic je. Polygon dia pergi sampai 29. Ni adalah dia punya all time high. Previously dia pergi all time high pada 2 Mac 24, dan sekarang ni dia pergi balik. So kita boleh expect dia akan semakin naik lah, dengan announcement yang Ethereum buat dan sebagainya, dia akan naik lagi. So asalnya dia adalah asalnya dia adalah Matic, dan dia buat rebranding. Kenapa dia buat rebranding? Sebab asal Matic ni dia memang nak buat macam layer 2 scaling solution,
tapi dia tidak terlalu fokus kepada Ethereum. Dan juga Ethereum dia nampak antara use case terbesar ataupun use case yang paling menguntungkan bagi dia adalah DeFi. Use case inilah yang Binance cuba nak ambil daripada Ethereum, dan Ethereum nak jaga this particular DeFi. Jadi untuk merancakkan lagi DeFi, dia kena solve dia punya masalah kelajuan lah, scaling dia. Jadi di situ yang dia tarik Matic, dan juga dia provide a lot of assistance dekat Matic, and dia juga bagi developer Ethereum ke dalam team Matic. So that's why Matic dia rebrand terus daripada Matic kepada Polygon, sebab sekarang ni Polygon ni dah jadi baby kepada Ethereum. Ethereum memang nak Matic ni betul-betul berjaya, sebab dia nampak Matic boleh bagi sokongan yang sangat kuat untuk Ethereum. Dan juga antara benda yang Matic ni, kalau tuan-tuan puan-puan nak bagi senang faham Matic ni adalah tuan-tuan puan-puan dah dengar pasal Polkadot kan? Apa dia buat? Polkadot dia buat interoperability untuk connectkan blockchain lain-lain lah. Polygon ni adalah Polkadot di dalam ekosistem Ethereum. That means dia akan connectkan all this DeFi. That's where Polygon comes in. Sebab kalau dia berjaya connectkan semua ni, of course dia dapat solvekan dia punya scaling solution lah. So that's their proposition. And another thing is, Polygon juga boleh buat sidechain yang dapat tampung dalam 10 transaction per second. Tak banyak, tapi it's an improvement lah. So itu yang dia nak buat lah, whereby dia buat satu lagi sidechain yang akan memberikan layer tambahan. That's why we call it layer 2 scaling solution. Actually sebelum ni Ethereum dia ada juga diorang punya protokol untuk selesaikan masalah scaling solution. Antaranya macam apa entah nama dia, ZK rollout, optimistic rollout. Ini adalah protokol-protokol yang Ethereum pernah launch untuk selesaikan masalah scaling dia. Tetapi perkara itu tidak begitu berkesan. Jadi apa yang Matic nak buat selain daripada dia nak buat yang dia punya layer 2 scaling solution, dia nak menghidupkan balik protokol-protokol Ethereum yang nak cuba selesaikan dia punya masalah scaling solution. Maksudnya dia bukan 100% introduce something baru. Tak, dia kata okay, Ethereum dulu you pernah buat macam ZK rollout lah, optimistic rollout lah. Semua tu dia tak mati, tetapi tidak begitu rancak. Jadi dia kata okay, jadi Matic akan support rollout di dalam Ethereum ni, supaya Ethereum dapat hidupkan balik dia punya scaling dia punya scaling solution mechanism. So Matic dia provide dia punya scaling solution, and apa yang ada dalam Ethereum pun Matic nak cuba hidupkan. So this is what create the optimism behind Polygon lah. Asyik sebut Matic je, behind Polygon. Okay, so that's why market sangat reaktif dan ramai yang menyokong. Sebab especially developer Ethereum lah, sebab diorang tak nak pindah daripada Ethereum. Sebab bagi dia Ethereum is very profitable, and so dia tak nak sebab isu fees lah, isu scaling lah kan, menyebabkan Ethereum tak boleh grow. So that's why ini antara naratif yang kita kena tengok lah. So dia ada yang top ni adalah of course Polygon lah, dan Polygon dapat sokongan daripada Ethereum. So that's why I foresee this is something yang ada room to grow. Kalau dia berjaya membantu Ethereum selesaikan masalah scaling ni, harga dia akan naik lagi tinggi. Harga Polygon yang 29 sen USD ni akan naik lebih tinggi lagi. So that's why by April, sebab April kan Ethereum nak buat update, so of course Polygon ni harga dia akan naik lebih tinggi. So itu yang saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan, basically narrative on the altcoin lah. Dan altcoin lain pun dia akan naik juga. Cuma yang saya share 3 kategori ni adalah yang memang sangat bersangkut paut dengan Ethereum. So next kita kena tengoklah apa movement Cardano nak buat, apa movement Polkadot nak buat. So things are getting very interesting sebenarnya sekarang ni, sebab setiap kali diorang nak buat movement apa semua, dia akan menaikkan harga. Itu yang saya seronok. Dan juga kalau kita tengok activity developer,
developer Polkadot ke Cardano ke, even Ethereum sangat aktif. So selagi developer mereka aktif, try to solve something, then harga dia akan naik ke atas lah. So itu saja daripada saya, dan saya nak ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan puan-puan yang sokong. Sekarang dah 9k dah, so hopefully akan pergi 10k, dan macam yang saya janjikan, once reach 10k saya akan buat giveaway kepada orang yang bertuah lah. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto.